warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka bertemu kembali pada hari ini untuk pembentangan yang seterusnya, sambungan daripada perbincangan rakan-rakan saya pada sebelum ini berkenaan dengan pengurusan harta pusaka dalam Islam. Rakan saya sebelum ini telah mengambil tajuk bahagian dalam pengurus harta, iaitu pengenalan pengurus harta itu sendiri, apakah maksud pengurus harta dan sebagainya, dan ashabul furud, iaitu orang-orang yang berhak menerima faraid. Dan saya akan menyambung pembentangan seterusnya, iaitu pada kaedah ataupun cara pengiraan untuk pembahagian harta-harta tersebut. Jadi saya Syed Umar Iqbal bin Syed Jafri dari kuliah 4.03 akan membentangkan pengurusan harta pusaka dalam Islam di bawah tajuk cara untuk mengira harta pusaka tersebut, pengajian fi Islam. Okey, kita sedia maklum bahawa harta pusaka itu ialah harta yang ditinggalkan oleh si mati. Secara zahirnya, apa-apa segala harta yang bernilai, tidak semestinya wang ringgit, termasuk juga rumah ataupun kereta, tanah, perkara-perkara yang berharga, yang bernilai. Jadi itu semua dikira harta pusaka. Jadi apakah itu harta pusaka menurut Islam, menurut agama Islam? Pusaka atau al-miras dari segi bahasa, pada makna al-masdar bermaksud al-baqa, iaitu kekal dan perpindahan sesuatu daripada seseorang kepada seorang lain. Yang ini perpindahan seorang itu ialah si mati kepada seorang yang lain, iaitu warisnya yang masih hidup. Dari segi istilah, pusaka bermaksud sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati daripada harta benda dan hak-hak yang akan diwarisi oleh ahli-ahli waris disebabkan kematian pewaris. Di sini kita lihat bukan sekadar harta, yakni hak ataupun hak seperti pemilikan syarikat contohnya, pemilikan perniagaan contohnya. Itu adalah hak-hak yang perlu diwariskan, tidak boleh dilepaskan begitu saja. Jadi menurut istilah ilmu faraid, harta pusaka juga dikenali sebagai at-tarikah. Jadi secara umumnya saya definisikan untuk memberi kesinambungan kepada pembentang-pembentang rakan-rakan saya sebelum ini yang telah menerangkan tajuk pengenalan pusaka, at-tarikah dan ashabul furud dan sebagainya. Okay. Jadi hak-hak ke atas harta yang perlu dilunaskan, yang perlu dilaksanakan, dilunaskan oleh yang hidup ini, harta-harta si mati, sebelum je ke arah faraid, pembahagian harta kepada warisnya yang lain, dia belum melunaskan hak-hak tersebut, iaitu yang pertama, hak-hak yang berkaitan dengan harta tersebut seperti nazar ataupun gadaian dan sebagainya. Nazar seperti dia telah bernazar untuk infakkan hartanya ke rumah anak yatim misalnya, mungkin telah bernazar untuk membuat itu ini kepada hartanya, kita tak tahu. Seterusnya, penyelenggaraan mayat sehingga dikebumikan, dan ini pengurusan jenazah itu, pengurusan jenazah si mati itu perlu dilunaskan menggunakan harta-harta yang ditinggalkan. Sebab zaman sekarang pengurusan jenazah memerlukan kos seperti kain kafan, upah untuk mandikan, upah untuk solat dan kebumikan dan sebagainya. Seterusnya, lepas kos kebumikan, iaitu hutang piutang. Hutang piutang adalah perkara yang paling penting untuk seseorang sebagai manusia. Kita di akhirat kelak akan dihisap. Tapi seandainya hutang piutang ini tidak diselesaikan, maka akan dituntut di akhirat sana. Jadi kita sebagai seorang Muslim yang sentiasa bersedia dan berwaspada, kita mestilah sentiasa merekodkan hutang-hutang kita, supaya mungkin kita tak tahu bila kita akan mati, sekurang-kurangnya orang akan
notis dan akan ambil tahu benda tu bahawa kita ada hutang dan yang perlu dilunaskan menggunakan harta yang kita ada. Lepas hutang piutang, kita akan bergerak pada wasiat. Wasiat ni adalah hak yang perlu dilunaskan sekiranya si mati ada meninggalkan wasiat, tidak kira bentuk tulisan ataupun percakapan, perlu dilunaskan oleh pemegang amanah yang telah ditugaskan oleh si mati semasa dihidup. Jadi wasiat ini perlu dilunaskan seperti diwasiatkan hartanya kepada isterinya, mungkin diwasiatkan hartanya sekian-sekian sebanyak ini kepada isterinya, kepada anaknya, kepada keluarga belah mertuanya, kita tidak tahu. Tapi itu semua adalah atas si mati ketika hidupnya yang ingin menggunakan wasiat itu. Okey, seterusnya hak pusaka dan faraid. Itu dia. Sekarang akan saya perincikan, iaitu cara mengira dan isu-isu yang berbangkit. Jadi seterusnya isu pembahagian harta pusaka, iaitu isu pembahagian pengiraan pembahagian harta pusaka jika terdapat aul. Aul itu adalah jika berlaku nombor dalam sesuatu pecahan bahagian atas furdah lebih tinggi daripada bahagian bawah nashab, yang dikira hasil pertambahan ashabul furud, orang yang menerima faraid itu, berdasarkan jumlah harta yang ditinggalkan si mati. Sebagai contoh, 27/24, yakni 27 itu furdah dan nashab tu 24, hasil pecahan yang ditambah oleh ashabul furud berdasarkan hasil jumlah harta yang ditinggalkan si mati. Jadi contoh pengeraan kaedah faraid ialah contohnya suami meninggal dunia dan warisnya terdiri daripada ayah, ibu, seorang isteri dan 2 orang anak perempuan. Yakni ayah mendapat 1/6 bahagian harta, ibu pula 1/6 bahagian harta yang sama. Okey, isteri mendapat 1/8 dan anak perempuan mendapat 2/3 setiap seorang. Jadi boleh bayangkan situasi yang di mana satu keluarga yang telah kematian, telah matinya seorang pemuda yang sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak, mempunyai seorang isteri yang masih hidup, mempunyai seorang bapa yang masih hidup dan mempunyai seorang ibu yang masih hidup. Jadi jumlah kesemuanya ada 5 orang penerima faraid yang mesti diberikan secara adil lah dan mengikut hak masing-masing. Jadinya bagaimana tambahnya? Kita kena tambah semua sekali baru kita boleh bahagikan harta tersebut. Tidak boleh kita lepaskan ayah dulu, kita bagi 1/6 harta kat ayah dulu, lepas tu 1/6 kat ibu pula. Jadi kita kat sini, kita kena, bila jadi macam ni, jika kita lihat nombor bahagian atas pada pecahan tersebut lebih tinggi nilainya berbanding bahagian bawah, jadi kita perlu tukarkan nombor pecahan di bawah sama nilai dengan nombor pecahan di atas. Seperti 27/4, kita kena tukar pada 27/27. Jadi totalnya sama dengan 1. Jadi nilai pecahan tersebut jadi adil lah. Pecahan tersebut merupakan hasil tambah ashabul furud. Maka bahagian faraid untuk kes di atas adalah ayah 4/7, ibu pula 4/7 yang sama, isteri 3/7, anak perempuan yakni dapat 16/7. Kenapa? Setiap anak perempuan memperoleh 8/7. Kiranya bahagi 2 lah. Seorang dapat separuh-separuh macam tu. Baru adil. Maaf ya, tadi saya tersilap. Bukan setiap seorang anak dapat 2/3. Maksudnya jika anak dia, anak perempuan ada ramai, kiranya 2/3 tu bagilah ramai-ramai tu. Dia macam tu, barulah jadi adil. Kalau 2/3 setiap seorang, makanya tak cukup lah untuk bagi dekat yang lain kan. Okey, jadi seterusnya, sebagai contoh, ayahnya meninggalkan RM100,000. Jadi ayah kepada si mati itu dapat 4/7 darab pada RM100,000 dan mendapat hasil RM14,814 dan 82 sen. 81 sen. Sama juga dengan si ibu, menerima bahagian yang sama banyak seperti si ayah. Seterusnya, isteri dapat 3/7 darab 100,000 dan mendapat hasil RM11,111
11 sen untuk isteri. Untuk anak perempuan, setiap seorang akan mendapat 29,000 selepas 100,000 8 per 27 darab pada 100,000 dan akan mendapat hasil setiap seorang iaitu RM29,629.63. Jadi setiap seorang dapat hak masing-masing. Jadi itu saja perbincangan saya pada hari ini. Hidup kita tak tahu sampai bila, kita tak tahu kita mati bila dan di mana dan bagaimana. Jadi kita perlulah bersedia dan sentiasa bersiap siaga untuk kita mudah dan senang di akhirat sana, insya-Allah. Assalamualaikum dan terima kasih.